Okey, sebelum juara Piala Malaysia dinobatkan pada Jumaat, kita nak meraihkan lagi sebenarnya pasukan yang mencipta sejarah iaitu PDRM yang menjulang kejuaraan bagi penganjuran sulung dengan format baru iaitu MFL Challenge Cup 2023. Memang istimewa hari ini, Zaki. Yes, dan pastinya sangat istimewa. Saat kita bersama dengan 3 orang penting iaitu orang kuat PDRM. Di sebelah kiri Suzana ialah ketua Jurulatih. iaitu ketua jurulatih Ya. PDRM, Datuk Yunus Ali. Assalamualaikum Datuk. Salam. Sihat Dan bagi tengah ni adalah ketua pegawai eksekutif PDRM iaitu ASP Muhammad Hafiz Zainal Abidin, dan juga kita bersama dengan pemain tengah PDRM iaitu Fauzi Abdul Majid. Assalamualaikum, apa khabar? Salam baik. Terima kasih. Dia kalau Tuan Hafiz ni dia smart je biasa. Tak. Okey, Fauzi, anda sebagai pemain bagi pasukan PDRM untuk season ni, kita tahu season ni PDRM ni dilabelkan sebagai macam giant killers. Yes. Jadi kalau jumpa pasukan-pasukan gergasi ni, macam boleh kata macam boleh tewaskanlah pasukan-pasukan ni. Daripada giant killers tu kepada juara MFL Cup, bagaimana Fauzi melihat pasukan PDRM ini? Bagi pandangan saya, tim yang ada pada tahun ini nampak lebih menyelah, lebih steady dengan apa yang orang kata dengan giant killer tu. So lebih baik daripada tak ada apa-apa yang kita tiba-tiba boleh jadi juara dengan MFL ni lah, MFL Cup ni. Dan itu apa yang dikatakan oleh Tuan Fazilah. Kita nak beralih kepada Tuan Hafiz. Dan kalau kita melihat situasi sebenarnya, mana-mana pasukan kalau pergi, diorang ada pergelutan. Dia ada kontroversi dan sebagainya kan. Tapi dalam PDRM sendiri, bila melihat situasi ni, macam mana pasukan berjaya atasi benda ni dan benda tu membantu progres sehingga PDRM dapat go through kejuaraan kali ni? Okey. Saya pun tak sangka juga dapat soalan tu sebab saya tahu kontroversi ini disukai dan diminati, dicari oleh media. Dan kita melihat kontroversi ini daripada semua aspek. Dan of course, the conclusion is kita akan melihat kepada arah yang lebih positif lah. Dan kita tahu kita pernah dikaitkan dengan beberapa isu tentang pemecatan ketua jurulatih. Banyak lagi isu sebenarnya yang mungkin tidak didedahkan. Sebenarnya kontroversi ini mematangkan kita dan supaya lebih bijak dengan media, dan saya rasa untuk 3 tahun kami melalui pelbagai onak dan duri, insya-Allah lah kami lebih matang lah untuk ke depan. Ke depan tu kami lebih matang. Tuan Hafiz, bagaimana Datuk Yunus boleh mengendalikan PDRM? Datuk Yunus datang dengan pakej yang selesa. So individu yang mudah didekati. Saya rasa saya tak layak duduk sebelah Datuk sebenarnya. Jauh. Kita macam memang legend kat sebelah legend, ni kan. jauh. Kecil sangat rasanya. Tetapi beliau datang untuk berbincang dan membuka ruang menerima pendapat dan boleh bertukar pandangan. Saya rasa satu individu yang patut diangkatlah untuk menjadi ketua jurulatih, dan alhamdulillah dengan kehadiran Datuk, result yang apa yang kita bawa sekarang ni sudah cukup membanggakanlah bagi saya. Okey, Datuk Yunus, sewaktu dilantik, kita lihat sebenarnya di media-media sosial respon yang positif diberikan oleh rata-rata penyokong pasukan PDRM dan juga peminat-peminat sukan bola sepak. Amnya mereka sangat-sangat dilihat macam, oh, boleh pergi jauh ni PDRM dengan adanya Datuk Yunus. Tetapi kita lihat Datuk Yunus hanya bersama dengan pasukan pada bulan Ogos. Sudah pastilah ada cabaran yang tersendirinya. Mungkin tak dapat 100% pemain yang anda mahukan. Mungkin ada taktikal yang tak dapat digunakan dan sebagainya. Tetapi masih lagi berhasil untuk memberikan trofi untuk PDRM musim ini. Ya, sebenarnya pertama kali alhamdulillah, dan saya ucap selamat maju jaya kepada PDRM FC. Kerana pertama kali saya lihat, walaupun saya tak berkecimpung selama 8 tahun dalam arena kejurulatihan, tapi saya berkecimpung dalam bidang untuk memberi pelesenan kepada jurulatih-jurulatih baru.
So ini sikit sebanyak saya sentiasa follow. Saya selalu Ikut rapat lah. mengikut rapat. Contoh PDRM. Walaupun PDRM satu kelab yang boleh dikatakan down, bottom half. Tapi kecemerlangan mereka musim ni menarik minat saya. Kerana mereka dapat mengatasi pasukan-pasukan yang top 4, top 5. Walaupun tak jaringan banyak, tapi mereka mampu melawan asalkan mereka. So ini satu kebaikan lah pada PDRM FC untuk masa depannya. Bagaimana Datuk dengan kerjasama dengan pemain-pemain yang ada macam Fauzi dan juga mungkin rakan-rakannya, mungkin ada kesukaran tersendiri tetapi ada juga orang kata mungkin perkara yang Datuk nak highlightkan di sini tentang barisan pemain di bawah Datuk. Ya, sebenarnya barisan pemain ni mereka dah terpilih di awal musim lagi ya. Tapi dalam jagaan saya semasa saya datang, saya tanya berapa dari pejabat PDRM. Berapa anggota lah? Berapa anggota. So mereka beritahu sekian ramai. So yang tak anggota sekian ramai lokal. Tapi untuk professional players dia dah ada set dia. So ini memudahkan saya. Lepas itu saya memanggil penolong-penolong jurulatih untuk berbincang. So any ideas bawa ke saya. So kita bincang, okay, we proceed, go ahead, I support you. So begitulah dari satu perlawanan ke satu perlawanan kita berbincang ya. Step by step betul. Betul. Ya. Langkah demi langkah yang diambil dan pastinya kita nak balik kepada Tuan Hafiz. Perjalanan 1000 langkah tu bermula dengan satu langkah yang hakiki lah. Adakah ini sebenarnya adalah permulaan dari satu perancangan masa panjang PDRM untuk bersama dengan Datuk? Perjalanan ini bermula daripada tahun 2020 lagi sebenarnya. Daripada zaman peralihan ataupun peralihan daripada FA ke FC. Dan kita tak jangka pun kita ada di sini. Kita cuba nak meneruskan ataupun supaya PDRM FC ni tidak terkeluar daripada peta bola sepak Malaysia. So ada dalam liga. Dan apa yang kami ada sekarang dengan pencapaian yang kita perolehi, kita kena fikir jauh ke depan lah. Sebab sesungguhnya memang saya tak menyangka yang saya akan berada di sini untuk mengangkat satu cup walaupun ada yang berpandangan, oh ini Challenge Cup hanya satu liga cup yang tidak membawa apa-apa erti, tidak memberi makna kepada pencapaian pasukan. Tetapi bagi kami, setelah 3 tahun bertungkus lumus, setelah 3 tahun menumbuhkan satu pasukan dengan dibarisi oleh pemain yang saya rasa kalau you tengok dalam starting list pun you sendiri pun tak kenal siapa pemain dia. Betul? Kadang-kadang pengulas pun tertanya-tanya siapa pemain ni kan. Dengan semangat yang kami ada, saya rasa kami kena melihat ke hadapan. So mungkin dalam 3 tahun ini adalah satu pencapaian yang saya rasa sejarah lah untuk diri saya sendiri. Setelah menubuhkan dan berjaya mengangkat satu piala. Dan untuk kehadapan tu mungkin kita boleh tengok jangka masa yang lebih panjang lah. 3 tahun untuk satu cup. Apa you expect? Ya. Pencapaian yang cukup bagus. Fauzi, mungkin nak kongsikan sesuatu pencapaian yang dikatakan oleh Tuan Hafiz tadi. Dan juga mungkin ini adalah salah satu orang kata meningkatkan motivasi dan semangat you lah untuk terlibat secara langsung lagi dalam pasukan PDRM. Saya sendiri sebenarnya dah lama juga dalam tim PDRM ni. So selama saya main, saya bermula daripada 2002. 2002 saya bermula. Tak banyak kejayaan yang kita orang dapat. So bila dapat sesuatu benda yang macam ni, rasa macam seronok sangatlah sebab bukan senang untuk sampai ke tahap yang kita ada sekarang ni. So mungkin Fauzi boleh kongsikan apa yang diharapkan lagi untuk pasukan PDRM ni. Sekarang ni dah ada satu trofi. Mungkin next season ada perkara-perkara atau keinginan peribadi yang mungkin Fauzi nak kongsikan. Untuk saya sendiri pula, yalah, sebab saya dah lama sangat dengan tim. So mungkin dah hujung-hujung karier untuk saya. So saya harap banyak lagi pemain-pemain muda
yang lahir daripada Akademi PDRM sebab PDRM dah ada akademi. So lahir daripada produk PDRM sendiri untuk berjaya yang akan datang nantilah. Okey, sebelum penerbit memberikan masa dah cukup ni, saya nak kena tanya Datuk ataupun mungkin Tuan Hafiz. Sekarang ni orang melihat PDRM ni seperti apa KLCT dahulu. Betul. Sewaktu mereka muncul, rebrand, kemudiannya boleh menjulang Piala Liga Perdana dan kemudiannya menewaskan JDT, pasukan yang begitu ternama di pentas akhir Piala Malaysia. Apakah mungkin itu yang kita boleh lihat PDRM? Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Tuan Hafiz atau Datuk Yunus dulu? Tu kena tanya technical side lah. So, Silakan Datuk Yunus. Yang tu ialah saya lihat kita perlukan masa ya kurang-kurang 3 tahun 4 tahun lagi. Dan di samping tu kita kena lihat juga depth kita. Adakah kita boleh menampung pemain-pemain yang keluar dan yang datang, yang baru datang. So itu dalam pengamatan saya, kalau kita mau melcu atas lagi, kita harus bekerja double. Tahun ni 1, tahun depan 3 mungkin kita kena mendaki lagi ya. Pencapaian tu. So kita harus kerja lagi kuat lah. Tuan Hafiz, untuk 2024? untuk 2024 satu perjalanan yang lagi penuh liku lah saya rasa lah. Dengan kita sendiri pun tak tahu lagi bila sepak mula akan berlangsung pada tahun hadapan. Yes, betul, semua tahu bulan 4, tapi bulan 4 bila. Dan dengan jendela perpindahan yang semakin panjang. Dan kami sendiri pun tak pasti sama ada barisan yang sedia ada ni mampu dikekalkan. So it's another new effort lah. So untuk next year, it's a new effort. So saya rasa apa yang kita ada pada sekarang pun tak banyak kita akan ubah untuk tahun 2024. Kita sentiasa bekerja lah. Kita sentiasa bekerja. Without fail, kita akan sentiasa bekerja. Itu saja saya boleh cakap. Fauzi, sedikit untuk 2024? Bagi saya mungkin kita punya pihak atasan dah atur dia punya ni. So kita hanya ikut plan apa yang dia orang sediakan lah. Kalau anggota ni dia cakap ni, dia memang macam orang kata apa? Dia kena ikut orang atas. Loyal tu kan. Orang kata display dia orangnya. Tapi apa pun saya pasti PDRM akan kembali memberi cabaran akan untuk sekarang ini di Liga Super nombor 8 tapi mungkin next season lebih lagi ke atas tu ya Tuan Hafiz. Amin. Saya harap Fauzi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so all the best kepada PDRM. Terima kasih masa yang ada dan tahniah sekali lagi di atas kejayaan menjulang MFL Challenge Cup. So kepada anda semua, inilah orang kuat bagi PDRM. Jadi teruskan memberikan sokongan kepada PDRM dan juga bola sepak tempatan. Betul. Kalau Dan tak pastinya, kita yang sokong, siapa lagi kan? Jangan lupa untuk final Piala Malaysia pada keesokan hari, ramai-ramai berikan sokongan. Kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan Nadi Arena. Nadi Sukan Malaysia, saya Zaki Zainal. Saya Zuna Basri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.